Rekah kan? Betul tak? Rekah solat Nabi. Baik, kita mulakan pengajian malam ni membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitab Allah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, siapakah orang yang terlebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan juga menyeru mengerjakan amalan soleh. Faqala innani minal muslimin. Kemudian dia berkata, sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang-orang yang muslim ataupun menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maksudnya, barang siapa dikenaki Allah Ta'ala akan kebajikan dan saya diberikan kefahaman di dalam agama. InsyaAllah malam ini kita baca kitab Sifat Salat Nabi yang Sahih, yang mana kitab ni dikarang oleh Al-Alamah Dr. Hasan Al-Saqaf Al-Qurashi Al-Hashimi. Dan malam ni kita berada di muka surat berapa ya? 104, bacaan selepas Al-Fatihah. Betul? Bacaan selepas Fatihah, InsyaAllah. Baik. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Telah berkatalah oleh pengarang ataupun musannif, wa nafa'ana, dan telah beri manfaat akan ilmunya dalam dua negara, itulah dunia dan akhirat. Terlihat bacaan selepas Al-Fatihah apabila ada seseorang yang mendirikan solat lupa ataupun sengaja tidak membaca ayat. Apabila ada seseorang yang mendirikan solat lupa
ataupun sengaja tidak membaca ayat atau surah setelah dia membaca surah Fatihah, maka solatnya tidak batal dan tidak ada satu pun yang dikenakan ke atasnya. Satu pun tidak dikenakan ke atasnya. Okey. Maksudnya di sini seorang itu lupa atau sengaja tidak membaca surah. Kerana hukum baca surah ni adalah sunan ayah. Sunan ayah. So sunan ayah, kalau seandainya kita terlupa atau sengaja tidak baca, maka tidak perlulah ganti dengan sujud sahwi. Tak perlulah. Yang perlu ganti sujud sahwi apabila kita meninggalkan sunan abad. Sunan abad seperti kunut ataupun kita tasyahud awal, kan? Itu termasuk dalam sunan abad. Dia juga tidak perlu melakukan sujud sahwi. Tak perlu melakukan sujud sahwi. Jangan besok tuan-tuan pandai-pandai pula nak buat sujud sahwi. Kenapa? Kerana terlupa membaca surah. Tak perlulah. Okey. Ini kerana kadang-kadang tidak membaca ayat atau surah itu disyariatkan di dalam beberapa keadaan. Ini kerana kadang-kadang tidak membaca ayat atau surah disyariatkan dalam beberapa keadaan. Contohnya kalau berada di rakaat yang kedua atau rakaat ketiga atau keempat, tak perlu, memang tak perlu baca surah lah. Apa nak baca surah tu tak? Baik, itu juga kalau orang masbuk. Orang masbuk itu juga tak perlulah kita nak baca surah. Yang penting tu suatu Fatihah tu yang penting kena baca. Baik. Kemudian bagi makmum disunatkan juga supaya tidak membaca surah di dalam solat jahriyah. Solat dibaca dengan jaring. Tak perlulah kita baca surah. Yang perlu baca surah tu ialah imam. Yang baca surah ialah imam. So kalau imam tak baca surah pun tak jadi masalah. Kalau dia tak nak baca, mungkin imam tu mungkin dia uzur ke, kan, dia tak berapa sihat. Jadi yang dia baca surah, dia baca Fatihah saja. Surah dia tak baca pun tak ada masalah juga. Tapi kalau baca, okeylah, tak ada masalah. Lebih afdal lah kalau dibaca, tahu tak? Kerana di situ ada nisbah pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga pada rakaat yang ketiga dan keempat, Nabi SAW tidak pernah bersabda, tidak ada solat bagi seseorang yang tidak membaca surah selepas Fatihah. So mana Nabi tak pernah berkata. Tapi Nabi pernah kata, la solata liman la yaqra'u Fatihah. Tak sah sembahyang bagi orang yang tak baca Fatihah. Tapi Nabi tak ada cakap la solata liman lam yaqra' surah. Tidak sah sembahyang bagi orang yang tidak membaca surah. Semaknanya surah itu sunat saja. Okey. Baik, kemudian tengok balik, Nabi tidak pernah bersabda tidak ada solat mana yang sah bagi seorang yang tidak membaca surah selepas Fatihah. Sebaliknya, apa yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah tidak ada solat ataupun tidak sah solat bagi seseorang yang tidak membaca Fatihah Alkitab. Mana suratul Fatihah. So siapa yang tak baca surah Fatihah, mana tidak salah sembahyang dia. Kecuali kalau seorang tu masbuk, kalau masbuk, maka Fatihahnya ditanggung oleh imam. Fatihahnya ditanggung oleh imam. Okey. Ataupun mungkin dia dah hujung-hujung, kan, orang dah kena habis dah, barulah sibuk datang. Betul tak? Baik, kemudian hadis ini adalah sahih lagi mutawatir seperti yang telah saya jelaskan terdahulu. Okey, seperti mana yang telah dijelaskan oleh musannif ataupun pengarang kitab. Musannif ni pengarang lah. Baik. Kalau tu musannif ni pengarang kitab lelaki, kalau perempuan musannifah. Syarif lelaki, kalau syarifah perempuan, tak? Tapi jaranglah musannif pengarang perempuan. Banyaknya pengarang-pengarang ni lelaki lah. Apalagi kalau mengarang kitab-kitab yang tebal-tebal, kitab tafsir, tu tak? Kitab fiqh dan sebagainya, kebanyakannya ialah lelaki. Perempuan tak banyak. Ada juga yang perempuan, tapi tak banyak. Baik tuan-tuan, soalnya setelah itu, setelah kita mengetahui keadaan ini, jika seorang itu melakukan sujud sahwi kerana tidak membaca surah selepas Fatihah, maka batallah solatnya
Kerana sujud sahwi dalam keadaan seperti itu tidak disyariatkan. Semana sengaja membuat sujud sahwi disebabkan dia tak baca surah, maka dia sengaja melakukan sujud sahwi, maka batallah solatnya. Tapi kalau dia membuat kerana terlupa, tak apa. Dia terlupa, dia pun confuse. Ni surah apa ke surah dia pun confuse. Maka lalu dia pun buatlah sujud sahwi dengan sangkaan bahawa tak baca kunut tu mungkin termasuk dalam sunat. Surah tak baca surah tu mungkin dalam kategori sunat abad kot, dia kata kan. Jadi pun dia pun tak yakin sangat, so maka dia pun sujud sahwi lah, tak batal lah, kerana dia dalam keadaan beriktikad dia tidak yakin, maka dia buat. Baik, kemudian Nabi SAW pun tak pernah melakukan sujud sahwi sebabkan lupa baca surah selepas Fatihah. Kalau terlupa, Nabi pun tak pernah buat sebenarnya. Tapi kalau seandainya tuan-tuan buat disebabkan terlupa benda tu, terlupa ni confuse kan, ini baca surah ni sunat abad ke sunat tak yakin kan, dia buat je lah sujud sahwi, tak ada masalah lah. Kemudian ini kerana sujud sahwi dalam kes ini merupakan rukun tambahan solat. Dia hanya merupakan rukun tambahan solat saja, tak? Bukannya termasuk dalam rukun solat. Kerana rukun solat ada berapa tuan-tuan? 13. Rukun solat ada 13, tak? Tu kalau seandainya kita mencampurkan tamak-ninah itu di dalam rukun tu. Tapi kalau kita mengasingkan tamak-ninah itu, maka itulah yang jadinya 17 kan. Diasingkan tamak-ninah maka jadi 17. Tapi kalau dicampurkan tamak-ninah tu dalam rukun, dalam sujud dan sebagainya, duduk di antara dua sujud, dalam tidak sebagainya, maka jadilah 17. Okey. Kemudian kalau campur 13. Kalau asing 17. Kalau campur 13 lah. Okey. Baik, kemudian maka ianya tidak syaratkan melainkan dengan nas berkaitan dengan masalah tersebut. Berkaitan dengan masalah tersebut, tuan-tuan. Baik, kemudian hakikat sujud sahwi. Sujud sahwi dalam semua keadaan hukumnya sunat, bukannya wajib. Sama ada dalam kelebihan rakaat ataupun kurang rakaat. So apabila seorang itu ragu-ragu apakah dia perlu melakukan sujud sahwi ataupun tidak kerana sesuatu hal, maka tak perlu melakukan sujud sahwi sebenarnya. Kalau dia confuse ni baca surah ni abad ke kan, maka dia pun tak buat apa-apa, dia terus sembahyang sampai habis dan pergi salam. So tak ada masalah. Kalau dia melakukan sujud sahwi pun batal tak solat? Tak juga batal, kerana sujud sahwi itu pun hukumnya asalnya sunat saja, hukum asal dia, bukannya wajib. Dan apabila dia dituntut melakukan sujud sahwi tetapi tidak melaksanakannya, maka solatnya itu tetap sah. Solatnya tetap sah, tidak batal. Tak? Sujud sahwi ada berapa kali, tuan-tuan? Sujud sahwi ada berapa kali? 2 kali. Jangan buat sekali lah. Kena buat 2 kali. Sajadataini sebut dalam kitab, sajadataini mana 2 kali sujud. Okey, dalam sujud kita baca subhana man la yanamu wala yasu. Subhana man la yanamu wala yasu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang la yanamu, yang tidak tidur, wala yasu, dan tidak lupa. Subhana man, maha suci man. Man tu siapa? Man tu ganti nama diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana man, maha suci man. Mim nun man tu ganti nama diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak tidur dan juga tidak lupa. Tak tidur dan tidak lupa. Okey. Kalau tidak, kita ni biasa tertidur, tengah mengaji pun kadang-kadang tertidur. Tengah memandu pun kadang tertidur. Tengah membaca surat khabar pun kadang tertidur. Kan lebih banyak tertidur daripada terjaga. Okey. Itulah biasalah, dah tua-tua ni kan. Dah tua-tua. Baik, kemudian sebaliknya bila seorang itu tidak dituntut melakukan sujud sahwi
lalu dia melakukan sujud sahwi, maka batallah solat. Sebaliknya seorang itu jika tidak dituntut, dia tak dituntut ke melakukan sujud sahwi, lalu dia melakukan sujud sahwi tadi, maka batallah solat dia. Solat ni batal lah. Semana sebaik-baik jangan kita melakukan sujud sahwi. Kalau terlakukan macam mana? Kalau terlakukan macam mana? Tak batal juga. Kita terlakukan, bukan mana kita sengaja nak buat. Tapi disebabkan oleh kita confuse tadi, maka kita buatlah. Okey. Tapi paling baik tak perlulah sujud sahwi. Itu yang paling baik. Tak perlu buat lah kan. Dan biasanya kalau dalam bab rakaat solat kan, kalau seandainya kita confuse, kita punya rakaat solat tu 4 atau 3, kita ambil yang berapa? Kita ambil yang 3 lah. Kita ambil yang 3 berbanding dengan 4, kerana tingkatan kita ambil bilangan 3 itu lebih kuat keyakinannya berbanding dengan kita buat dengan jumlah yang 4 rakaat dan sebagainya. Okey. Kemudian ada penambahan sikit lagi kat sini lah. Okey. Dalam kitab Matlab Badrain ni, Matlab Badrain, okey, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani, dinyatakan bahawa sujud sahwi ialah 2 kali sujud walaupun banyak perkara yang terlupa dalam solat. Sujud sahwi ialah 2 kali sujud walaupun banyak perkara yang terlupa dalam solat. Sujud sahwi wajib diniatkan dan dilakukan sebelum memberi salam. Okey. Kemudian tertinggal rukun. Seseorang yang tertinggal rukun solat tidaklah boleh diganti dengan sujud sahwi, tetapi wajiblah melakukan rukun yang tertinggal itu dengan segera apabila teringat. Ini kalau rukun lah, tambah rukun. Seorang yang tertinggal rukun solat. Rukun solat ada berapa? 13 kan? Tidaklah boleh diganti dengan sujud sahwi, tapi wajiblah melakukan rukun yang tertinggal itu dengan segera apabila teringat. Yang kedua, jika berpanjangan perkara yang terlupa sehingga dia melakukan perkara yang sama dengan perkara yang terlupa dahulu, hendaklah dianggap perkara yang sedang dilakukan itu sebagai gantian perkara yang tertinggal terdahulu. Segala amalan antara rukun yang tertinggal dengan yang digantikan tidak diambil kira, tetapi hendaklah dilakukan yang tinggal daripada solatnya. Yang tinggal daripada solatnya. Okey. Ulang balik, jika perpanjangan perkara yang terlupa sehingga dia melakukan perkara yang sama, mana 2, 3 kali lupa lah, okey, dengan perkara yang terlupa yang terdahulu, hendaklah dianggap perkara yang sedang dilakukan itu sebagai gantian perkara yang tertinggal terdahulu. Okay. Segala amalan rukun yang tertinggal dengan yang digantikan tidak diambil kira, tetapi hendaklah dilakukan yang tinggal daripada solatnya. Hendaklah dilakukan yang tinggal daripada solatnya. Yang ketiga, jika seorang terlupa rukun dan menyadari selepas salam dalam masa yang hampir mengikut uruf. Jika seorang itu terlupa rukun dan menyadari selepas salam dalam masa yang hampir, yang qarib mana hampir lah, mengikut kepada uruf, kata kil diiktibarkan keadaan masa dialog antara Nabi dengan Zulyadain. Nabi dengan Zulyadain, kan Nabi Zulyadain kan pernah menegur Nabi kan, kerana Nabi terlupa lah kan, tersilap zuhur sembahyang asar kan, biasa. Tapi Nabi buat 2 rakaat saja. Lepas tu Nabi salam, kemudian Zulyadain pun tanya dengan Nabi, adakah sembahyang telah dipendekkan ya Rasulullah, ataupun kau terlupa? Tak? Maka lepas tu Nabi kata, iya ke? Kata. Kemudian Nabi sambung semula 2 rakaat lagi kan. Itu pendek mengikut uruf lah. Mengikut uruf. Okey. Kemudian wajib dia lakukan semula semua rukun yang tertinggal dan meneruskan yang tinggal daripada solat serta sujud sahwi. Okey. Wajib dia lakukan semula semua rukun yang tertinggal tadi. Mana rukun tertinggal tadi dia buat balik, dan meneruskan yang tinggal daripada solat, kemudian dia buat sujud sahwi. Okey? Boleh?
Kemudian tertinggal sunat abad. Jika ditinggalkan perkara sunat abad, sunat melakukan sujud sahwi, tetapi perkara-perkara sunat ayah tidak dituntut sujud sahwi. Antara perkara yang sunat sujud sahwi ialah meninggalkan salah satu daripada sunat abad kerana terlupa atau sengaja. Kemudian mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan solat dengan sengaja, tidak batal kerana lupa, seperti memanjangkan rukun yang pendek, iaitu i'tidal atau duduk antara dua sujud dengan terlupa, dan bercakap sedikit atau termakan sedikit atau melebihkan rakaat kerana terlupa. Akibat daripada itu disunatkan sujud sahwi. Okey, akibat daripada itu maka sunatlah dia buat sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, memindahkan perkara kauli berikut kepada bukan tempatnya secara sengaja atau tidak. Pertama, contohnya perkara kauli yang menjadi rukun, misalnya membaca surah dan tasyahud akhir bukan pada tempatnya. Mana dibuat bukan pada tempatnya. Okey, memindahkan perkara rukun kauli, diletak pada tempat lain. Ni pun boleh juga sujud sahwi. Boleh juga sujud sahwi. Okey. Seperti perkara kauli, mana rukun kauli yang menjadi rukun, misalnya membaca surah Fatihah ataupun tasyahud akhir, kemudian diletak bukan pada tempatnya. Ya. Dia buat, biasanya Fatihah baca waktu bila? Fatihah macam waktu berdiri kan, tapi dia tak buat pada waktu berdiri, dia buat pada waktu lain. Dia buat pada waktu lain, di tempat yang lain dia buat. Itu juga tasyahud awal. Tasyahud awal biasanya lepas pada rakaat kedua, tapi dia tak buat pada rakaat kedua, dia buat pada rakaat yang ketiga. Kan, mana memindahkan rukun kauli itu. Ni pun boleh juga buat kena sujud sahwi. Okey. Kemudian yang kedua, perkara kauli yang merupakan sunat abad, seperti memindahkan tasyahud awal atau kunut bukan pada tempatnya. Okey, memindahkan sunat abad seperti tasyahud awal. Tadi tasyahud pertama, tasyahud akhir. Yang pertama tadi memindahkan surah Fatihah atau tasyahud akhir bukan pada tempatnya. Yang pertama. Yang kedua, perkara kauli yang merupakan sunat ba'ad, seperti memindahkan tasyahud awal atau kunut bukan pada tempatnya, diletak pada tempat lain. Okey. Yang ketiga, perkara kauli yang berbentuk sunat ayah, seperti membaca surah pada bukan tempatnya. Perkara kauli mana perbuatan cakap lah, kan, tapi dia bukan berbentuk kemudian dia berbentuk sunat, tapi dia buat bukan pada tempatnya, dia buat tempat lain, pun juga boleh sujud sahwi juga. Contoh baca surah kan, baca surah ni sepatutnya baca surah waktu bila? Rakaat pertama dan kedua, tapi dibuat pada rakaat yang lain. Maksudnya surah dibaca juga tapi buat tempat lain, pun boleh juga sujud sahwi. Dia buat rakaat ketiga, dia baca ya. Boleh sujud sahwi. Okey. Dan banyak lagi lah. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Matla' ini, tengok kat sini. Syekh Muhammad bin Ismail bin Daud Al-Fatani. Baik tuan-tuan, kita sambung lagi. Kemudian kadar bacaan pilihan selepas Al-Fatihah. Okey. Kadar bacaan pilihan selepas Fatihah. Disunatkan bagi seorang itu membaca surah yang panjang dalam solat subuh. Nampak? Disunatkan kita baca surah yang panjang waktu solat subuh. Tapi masalah kadang-kadang copek Ustaz, nak hantar anak anak nak pergi sekolah, cucu nak pergi sekolah, nak pergi kerja dan sebagainya. Jadi minta dengan imam bacalah pendek sikit kan. Bila imam baca pendek, lepas tu imam dia cakap very good kan. Betul tak Imam? Very good. Betul tak? Baik, kemudian khususnya ketika mendirikan solat secara bersorangan. Kalau kita solat secara bersorangan, digalakkan kita baca surah yang panjang. Kalau mampulah, tu pun kalau hafal. Ni surah panjang pun tak hafal, surah pendek yang hafal. Yang baca inna atoina kal kausar, tu aja yang hafal, lain semua tak hafal. Okay? Jangan nak baca surah panjang Ustaz. Ataupun apabila makmum kesemuanya redha untuk baca surah yang agak panjang dengan kadar 50 ayat
Masya Allah tuan-tuan, 50 ayat. Itu tersangut-sangut tu Ustaz kata. Nak nunggu imam tapi baca. Imam pula bila baca pula dah sampai tengah-tengah ayat dah tersangkut pula. Ustaz balik pada ayat yang pertama. Lagi poning nunggu bila nak habis ni. Ulang balik kan, sangkut lagi. Ustaz balik yang pertama. Lalas jalan di mufarakah terus. Assalamualaikum, terus cabut balik. Apa dia? Insan 30-an. 30. Surah Insan, surah Ad-Dahri lah. Surah Ad-Dahri. Okey. Pendek je ayat dia. Tapi nak menghabiskan pun satu hal juga. Okey, apalagi kalau surah Sejadah tu lagi panjang. Terus. Kemudian terdapat sebuah hadis tu kita baca. Kemudian kita tengok nombor 58 ke? 58 56. 56. Topong ni dah kabur sikit. Baik. Lihat 56 bawah tu, iaitu makmum rela dengan bacaan imam yang panjang. Ataupun mereka dengan sengaja menawarkan pada imam supaya baca surah yang panjang. Mereka pula tawar pula pada imam. Imam pula tak hafal pula surah panjang kan. Tapi dia minta surah yang panjang. Maka dalam keadaan seperti ini, bacaan tersebut bolehlah dipanjangkan. Semana kalau imam teratur, dia sukalah. Kalau imam tu baca dengan panjang kan, lebih khusyuk lah. Sebab dia kata kalau capek pun Abi kan macam tak puas lah sembahyang ni. Macam tak puas pula kan. Jadi minta imam baca lah surah panjang-panjang sikit. Okay. Dia tengok imam pula hafiz pula kan. Budak tahfiz pula. Okay. Banyak surah yang dia hafal tu, dah gelok lah kan. Kemudian ianya adalah bersesuai dengan permintaan makmum tadi. Akan tetapi keharusan itu adalah terbatas. Ataupun dengan kata lain, makmum kesemua sepakat untuk itu. Dan tidak ada pula masbuk yang datang di belakang mereka. Kan? Atau makmum semua sepakat menyatakan boleh, tak ada masalah, imam bacalah panjang-panjang. Dan tidak ada pula orang yang masbuk nanti. Itu tak ada masalah. Terus je lah. Dan masing-masing pun selesa dengan bacaan surah yang panjang. Tapi kalau ada yang mengungut tu kan, itu tak payahlah panjang-panjang kan. Bacalah. Ikut kepada kadar keperluan sajalah tuan-tuan. Baik, kemudian seterusnya, ini kerana kemungkinan si masbuk tadi tak suka solat dipanjangkan kerana dia ada urusan ataupun keperluan yang lain. Mungkin di kalau masbuk ni, ialah masbuk ni macam-macam, ramai di belakang kita ni, bukannya seorang. Sampai kadang 20 orang di belakang kita. Kalau masjid ni memang ramai lah jemaah, saya tengok memang masjid ni bagus kan. Jemaah lelaki ada, jemaah perempuan dan sebagainya. Sampai kadang-kadang melempah pula keluar daripada Xiaomi ni kan. Semua ramai lah tu. Okay. Jadi dalam ramai-ramai ni tuan-tuan, masing-masing ada keperluan masing-masing. Ada nak hantar anak, nak cucu, nak pergi kerja dan sebagainya. Jadi kan tak sesuai lah kalau kita baca dah panjang-panjang. Dan kemudian samping itu, ketentuan ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Fathul Bari, muka surat 200 juzuk kedua, daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari, bahawa Nabi SAW bersabda kepada Muaz bin Jabal yang berbunyi, "Wahai Muaz, adakah engkau ingin menjadi tukang fitnah?" Dia kata, Nabi menegur Muaz kerana Muaz memanjangkan bacaan. Cerita ni dah cerita kat belakang, tahu tak? Dah cerita kan? Di muka surat 160. Di muka surat 160. Dah cerita dah pun ni kisah Muaz ni. Di mana Muaz memanjangkan bacaan. Ada seorang lelaki kan, dia berhenti untuk sembahyang berjemaah. Tiba-tiba dia tengok Muaz tadi memanjangkan bacaan, maka dia terus bagi salam lah. Terus bagi salam, dia terus pergilah ikut ke mana yang dia perlukan, keperluan dia. Lepas tu dia mengadulah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun panggil Muaz, dan Nabi menegur Muaz kerana memanjangkan bacaan dia. Nabi kata pada Muaz, dia kata, "Wahai Muaz, adakah kau ingin menjadi tukang fitnah? Mengapa engkau tidak membaca surah Al-A'la, Asy-Syam ataupun Al-Lail?"
Kenapa tak baca surah yang pendek-pendek je? Kenapa baca surah yang panjang? Sesungguhnya orang yang bersolat di belakang itu ada orang yang tua. Orang yang tua, kemudian ada orang yang dhaif, orang yang lemah. Kemudian ada pula orang yang berhajat kepada perkara-perkara yang diinginkan dalam bab dunia lah. Jadi nak cepat. Gitu. Baik, kemudian tuan-tuan, dalam hal ini bagi saya dia kata hal ini adalah berkaitan dengan solat fardu. Manakala tentang solat sunat pula hukumnya masih menjadi persisihan di kalangan para ulama al-mujtahid. Sama ada ianya wajib ataupun sunat muakkadah. Contohnya seperti solat sunat hari raya. Okey, seperti solat sunat hari raya. Ini masih lagi di kalangan khilaf. Persisihan ulama sama ada perlu panjang ataupun tak perlu panjang. Okey, sama ada perlu panjang ataupun tak perlu panjang. Ini pun masih dari pembahasan kita. Adapun dalam solat malam, solat tarawih ataupun solat munfarid seorang diri, kemudian didatangi orang lain untuk mengikutinya, maka seorang itu boleh memperpanjangkan bacaannya dan ianya tidak dimakruhkan. Ianya tidak dimakruhkan. Sebenarnya kalau sembahyang tarawih itu, kalau imam nak baca panjang, boleh dah. Tak? Ni kadang-kadang berlumba-lumba siapa cepat habis. Masjid ni berlumba dengan masjid. Ni masjid sayang. Kan? Berlumba dengan masjid Bandar Senawang tu tak? Bandar Senawang. Apa itu berlumba pula Masjid Taqwa pula. Apa itu berlumba pula Masjid Parujaya kan? Tak? Semua berlumba. Cuma nak cepat habis tu tak? So sebenarnya tak perlu lah berlumba lah. Ikut kepada keperluan masing-masing kan. Baik, seterusnya kalian masih kadang-kadang ada pula yang tazkirah pula. Ada pula tazkirah kan. Lagi lama pula. Kalau tak ada tazkirah tu tak sedap lah ustaz. Tak ada tazkirah. Boleh tak ada tazkirah? Minta pada imam kan. Mana setiap kali tu sebelum tarawih ke ataupun selepas tarawih ke ataupun di antara tarawih dengan kunut tu ada tazkirah. Lebih kurang 10 minit cukup dah. Janganlah lama. Lama kan dah risau je kan. Menggelisah dah. Baik, seterusnya tuan-tuan. Hal ini berdasarkan pada beberapa dalil. Antaranya lah seperti hadis Sayyidina Huzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, muka surat 536 juzuk pertama nombor 772 dan lain-lain. Ianya sebagaimana telah pun saya sebutkan terdahulu. Okey. Faham kan? Seterusnya terdapat sebuah hadis tapi sahih Muslim an Sayyidina Abdullah bin Sa'ib. An Sayyidina Abdullah bin Sa'ib qala shalla bina Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subhi bil Makkah. Pastaftaha suratul mu'minin hatta iza jaa zikru Musa wa Harun atau zikru Isa akhazat Nabi sallallahu alaihi wasallam sul'atun faraka kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahih Muslim terdapat dalam kitab sahih Muslim an Sayyidina Abdullah bin Sahib daripada penghulu kita iaitu Abdullah bin Sahib. Qala berkata ia shalla bina telah semayang bina bersama dengan kami Nabi sallallahu alaihi wasallam as-subha sembahyang subuh bi Makkah di Makkah. Nabi sembahyang bersama dengan kami, kata Abdullah bin Sahib, dia kata sembahyang subuh di Makkah. Kemudian pastaftaha suratul mu'minin. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Mu'minin sehingga akhir kepada sebutan nama Nabi Musa, Nabi Harun ataupun di lafaz Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi apa pula? Kemudian akhazat Nabi sallallahu alaihi wasallam sul'atun faraka. Tiba-tiba Nabi terbatuk-batuk. Kemudian lalu Nabi melakukan rukuk. Okey. Ada nombor 59 tu. Cuba tak 59? Surah Al-Mu'minun, iaitu baca surah Al-Mu'minun sehingga ayat yang ke-45 ataupun 49. 45 ataupun 49. Dia ada sebutan situ berkenaan kisah Nabi Musa, Nabi Harun dan juga Nabi Isa AS. Ada tak? Ada cek lah.
Saya pun tak sempat nak cek. Ayat yang 45 dan 49. Surah Al-Mu'minun macam mana ayat dia? Qad aflahal mu'minun. Kan? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un, kan? Allazina hum anil lagwi muridun. Betul? Sampai itulah saya pun tak hafal tu. Dia ada masa hafal, ada masa tak hafal. Bila gajin ulang tu hafal lah balik. Bila malih ulang, langsung tak hafal. Okay? Kerana ayat Quran ni pun dia liar juga. Ayat Quran ni dia liar dah. Kalau kita tak ulang-ulang selalu, dia hilang. Kalau kita ulang selalu kan, mengingat balik. Okay? Baik, seterusnya tuan-tuan, wa fi sahih Muslim, dan terdapat dalam sahih Muslim daripada Sayyidina Umar ibn Haris anahu sama'a Nabi SAW yaqra'u fil fajri wal laili iza as'as. Wal laili iza as'as. Kemudian terdapat juga dalam sahih Muslim juga daripada Sayyidina Amru bin Hurais ataupun Haris, bahawa beliau pernah mendengar Nabi SAW membaca dalam solat subuh, solat al-fajri, yaqra'u fi solat al-fajri, sembahyang subuh. Apa yang Nabi baca? Wal laili iza as'as. Wal laili iza as'as. Okey. Itu antara surah-surah yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ikut kemampuan masing-masing lah. Apalagi kalau kita menjadi imam ke, kan, kita dilantik imam, kita bacalah ayat-ayat yang biasa kita baca. Yang biasa kita baca. Kalau kita baca ayat yang jarang kita baca, itu yang kadang-kadang tersangkut. Malahan kadang-kadang tuan-tuan, ayat yang biasa kita baca pun kadang boleh terlupa, tak? Betul tak, faham? Ayat selalu kita baca, tapi bila dah naik jadi imam, langsung terlupa. Bila tak naik jadi imam, ingat pula surah tu. Ingatlah dia. Kalau kata sembahyang dengan rumah, ingat pula surah tu. Tapi tak macam mana hari tu imam tak datang, kan? Dia tengok orang ni warak sikit, kopiah pun tak tinggal, tuan jadi imam lah. Bila dia jadi imam tu dah kelang kabut. Yang ujung ke pangkal ke ujung. Ujung ke pangkal sebab orang belakang tu ramai, tahu tak? Ramai. Jadi kena biasa juga jadi imam. Tak biasa jadi imam, susah juga, tahu tak? Okey, Nazan. Sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah.
Baik, kita sambung sekali lagi. Bagi saya daripada hadis-hadis di atas, seperti yang dinyatakan dalam kitab sahih, dapat disimpulkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan ataupun menyaringkan bacaan Fatihah di dalam solat subuh. Betul tak? Dan kita pun memanglah kita jaharkanlah. Solat subuh memang kita baca dengan kuat. Kita juga dengan maghrib dan juga isyak. Betul tak? Solat Jumaat kita jaharkan. Kita kuatkan. Kemudian solat zuhur dan asar tak perlu kita kuat. Itu saya rasa. Kemudian ketentuan ini diamalkan oleh ulama salaf dan ulama khalaf, ulama-ulama yang terdahulu. Maka Imam Bukhari pula membuat satu bab dalam kitab sahih yang berbunyi bab pada menyatakan menyaringkan bacaan di dalam solat subuh. Sebenarnya dalam sahih Bukhari pun tuan ada kan Imam Bukhari dia buat satu bab fi bayani pada menyatakan jahratul qiraah fi salatul subhi. Contoh kan? Jahratul qiraah fi salatul subhi. Maknanya satu bab pada menyatakan menjaharkan ataupun menguatkan bacaan di dalam solat subuh. Kemudian dalam kitab Sahih Bukhari juga disebutkan sebuah hadis daripada Sayyidina Abi Qatadah yang berbunyi wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutawilu fi rakaatil ula fi salatil subhi wa yukassiru fi tsaniyah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yutawilu memanjangkan bacaan fi rakaatil ula dalam rakaat yang pertama fi salatil subhi dan solat subuh wa yukassiru fi tsaniyah, dan Nabi juga kemudian memendekkan bacaan dalam rakaat yang kedua. Dalam rakaat kedua, mana rakaat pertama tu panjang, rakaat kedua pendek. Okey. Jadi kalau seandainya kalau kita panjang pada rakaat yang kedua, yang pertama pendek je no. Kan? Kurang aula lah, kurang afdal lah. Kurang afdal. Mana pada rakaat yang kedua dia panjangkan, rakaat pendek dia pertama dipendekkan. Yang sepatutnya pada rakaat yang pertama kita panjangkan, rakaat kedua kita pendekkan. Itulah paling afdal lah. Sebabnya sebelum kita membaca mana-mana ayat, kalau boleh kita dapat pastikan berapakah panjang ataupun kadar panjang ayat yang kita baca tu. Kalau kita baca kan separuh orang kan memang lantak je, baca je. Tengok-tengok bila baca tak habis-habis, tak jumpa dia punya ujung baca-baca tak jumpa dia punya ujung mana ujung Baik, kemudian oleh demikian tuan-tuan, yang pertama disunatkan dalam solat zuhur atau asar membaca surah ataupun ayat dengan kadar apa yang dibaca dalam solat subuh. Membaca ayat dengan kadar apa yang dibaca solat subuh. Adapun dalam solat asar, bacaannya adalah separuh daripada itu, iaitulah kira-kira 15 ayat. Semana kalau kita baca pada solat subuh, pada solat zuhur, kita baca pada solat zuhur kadar bacaan yang sama seperti kita baca dalam sembahyang subuh. Sembahyang subuh berapa ayat? Kalau 15 ayat pada rakaat yang pada solat asar 15 ayat. Sebenarnya kalau solat zuhur tu kita baca dalam 30 ayat. Boleh? Kemampuan lah kan? Kemampuan lah. Perempuan boleh baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Yang hafal tu Ustaz. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'buduna wa la antum a'biduna ma a'bud. Kan? Tu je lancar. Baca yang tu je lah. Okay, tapi kalau siapa boleh ikut yang ini, mestilah kan, tak ada masalah. Okey. Tapi jangan terlampau sangat, lama sangat berdiri tu. Adapun dalam solat asar bacaannya adalah separuh daripada itu. Mana kira-kira 15 ayat. Ambillah ayat yang surah yang pendek-pendek. Jangan ambil surah yang mana ayat kita baca itu tetap 15 ayat, tapi ambil yang pendek-pendek. Surah yang pendek-pendek. Dia punya ayat dia, jangan ambil surah yang surat Baqarah. Kalau surat Baqarah tu memang panjang lah, tu tak. Ataupun ambil pula surah Yusuf pula dia ambil. Itu. Baik, kemudian An Abi Sa'id Al-Khudri qala
inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati zuhri fi rak'ataini ulayaini fi kulli rak'atin qadra salasina ayah wa fil asri fi rak'ataini ulayaini fi kulli rak'atin qadra qira'atil khamsa asyara ayah. Okey, daripada Sa'id Al-Khudri menyatakan bahawa sesungguhnya Nabi SAW membaca ayat lazim dalam solat zuhur pada 2 rakaat yang pertama. Setiap rakaatnya kadar 30 ayat. Sebenarnya Nabi pun ada buat. Kadar rakaatnya, setiap rakaat itu Nabi baca 30 ayat. Sedangkan pada solat asar, pada 2 rakaat yang pertama, maka Nabi membaca kira-kira 15 ayat. Kira-kira 15 ayat. Sebenarnya lama lah berdiri solat itu pada rakaat sembahyang zuhur dan juga sembahyang asar. Baik, kemudian dalam satu hadis lain disebutkan pula bahawa an Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'ataini ulayaini min az-zuhri wal 'asri bi fatil kitab wa surah wa yusmi'una al-ayah ahyanan wa yaqra'u fi rak'ataini ukhrayaini bi fatihatil kitab. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterimakan daripada Abi Qatadah pula, sesungguhnya Nabi SAW membaca pada 2 rakaat yang pertama pada solat zuhur dan asar Fatihah, Alkitab dan 1 surah. Kadang-kadang Nabi memperdengarkan bacaannya, manakala pada 2 rakaat yang akhir maka Nabi membaca suratul Fatihah, surah Alkitab, betul lah? Betul tak? Fatihah je. Itu pada 2 rakaat yang akhir. Kemudian Imam Nawawi pula menyatakan bahawa lafaz hadis kadang-kadang baginda memperdengarkan bacaan. Itu maksudnya, kan ada lafaz hadis tu, dia kata wa yusmi'una ayati ahyanan. Nampak? Tengok daripada matan hadis tu, wa yusmi'una ayah ahyanan. Mana kadang-kadang kita terdengar apa yang dibaca oleh Nabi. Macam mana kita boleh dengar pula ya? Ini persoalan dia. Jadi lafaz hadis kadang-kadang baginda memperdengarkan bacaan. Ini ditanggungkan atas mana bahawasanya baginda ingin menjelaskan dibolehkan menyaringkan bacaan pada solat yang sir, bacaan sesenyap, dan mensirkan bacaan pada solat yang jahar. Amalan ini bukannya syarat sahnya solat, akan tetapi ianya adalah sunat, dan kebalikannya adalah makruh. Kalau kita buat terbalik adalah makruh. Okey. Semaknanya kalau seandainya kita menguatkan bacaan boleh juga. Tapi yang paling afdal kalau semesti kita say lah apa kita nak buat kan. Tapi ada juga kadang-kadang orang semesti pun dia baca kuat juga. Apalagi mikrofon tu dokek dalam mulut dia, nak tertalan dia punya mikrofon. Tak, kalau dulu mikrofon kat sini tuan-tuan. Sekarang mikrofon kat mulut kita. Kan kita baca sikit, kita perlahan pun terdongah ke belakang lah. Okey. Jangan tersilap sudah masuk dalam mulut dah. Dah tercokik lah imam. Imam tercokik makan mikrofon. Siapa yang tua tu? Yalah. Ada kadang-kadang kita terpaksa menguatkan sikitlah bacaan kita. Kuatkan sikit. Kan? Supaya orang yang belakang tu dia lebih khusyuk lah. Dia dengar bacaan kita kan. Imam ni dah baca sampai tahap mana. Jadi dia bacaan tu dia terdengar lah. Okay, dengar apa kita baca tu. Dan kadang-kadang memang ada kalau kita ni memang dia baca kuat. Orang sebelah pun kadang-kadang orang jarak agak jauh sikit pada kita pun orang terdengar apa dia baca kan. Kerana memang suara itu kuat. Apalagi kalau memang dia punya telinga dia dah apa dengar. Dah tak apa dengar telinga. Jadi dia baca tu memang kena baca dengan kuat. Kalau dia tak baca kuat macam dia tak baca dia tu. Dia masing-masing lah. Mana tahap pendengaran masing-masing. Sebab orang lain tak boleh ukur tahap pendengaran tu kan.
Tuan-tuan sendiri je yang boleh ukur tahap pendengaran tuan-tuan tu, tahap mana. Yang penting bila baca tu mana terdengar kepada telinga kita sendiri. Nampak? Betul kan? Besoknya satu lagi ni last. Imam Bahari dan lain-lain meriwayatkan dalam Fathul Bari muka surat 244 juzuk kedua menyatakan an Abi Ma'mar qala sa'anna akhbaban akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhri wal asri. Qala na'am. Qulna bi ayyi syai'in kuntum ta'rifuna zalika? Qala bi ittirabi lihyatihi. Bi ittirabi lihyatihi. Daripada Abi Ma'mar menyatakan bahawa kami telah menanyakan Khabbab apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah dalam solat zuhur ataupun asar. Lalu dia menjawab, ya, kami bertanya bagaimana kamu tahu Nabi baca surah? Kan? Macam mana kamu tahu Nabi tengah baca surah? Maka dia menjawab, dengan bergeraknya janggut baginda Rasulullah SAW. Dia kata, dia nampak janggut Nabi tu gerak-gerak macam tu kan? Oh, ni mungkin Nabi tengah baca surah kot. Kan? Itu pun kalau dia nampak Nabi. Kalau dia tak nampak, jemaah ramai macam mana dia nampak? Dia duduk belakang kan, dah terlindur dengan jemaah lain. Jadi tak nampaklah nak kesan ni Nabi tengah baca surah atau tidak. Tak tahulah macam mana dia boleh tahu kan. Dia boleh agak lah. Mungkin dia agak lah. Kalau macam ni tahap dia mungkin Nabi tengah baca surah, baca Fatihah. Sampai begini tahap dia, minitnya, saat dia, mungkin ni Nabi tengah baca surah. Macam itulah. So mana pada pendapat saya, hadis-hadis tersebut sejelas menunjukkan bahawa bacaan solat zuhur dan asar daripada Nabi SAW adalah secara perlahan, bukannya secara nyaring. Adalah perlahan, bukannya secara nyaring. Dan kita dalam bahasa Syafi'i pun begitulah. Memang kita baca secara perlahan, dengan kadar yang boleh didengar oleh diri sendiri. Kalau diri sendiri pun tak dengar, tak tahu nak cakap lah. Okey tuan-tuan, habis wallahu alam bisawab. Baik, kalau ada persoalan yang nak dibincangkan. Kalau macam contohnya imam patutnya yang rukuk lagi tu. Dan rakaat dia tengah lagi rakaat yang kelima yang dah kan. Jadi makmum terus subhanallah. Jadi imam kalau dia ada rukuk dia sampai ke atas. Jadi adakah imam kena duduk balik atau makmum kena ikut? Kalau dah naik atas, tak boleh nak ghostan lagi. Jadi makmum ikut tidak? Makmum boleh ikut. Boleh ikut, tak ada masalah. Tapi kalau kamu makmum nak mufarakah pun boleh. Makmum nak mufarakah, saya nak keluar, tak nak ikut lagi, pun tak ada masalah. Kalau imam turun balik Tak boleh. Lebih dia dah berdiri. Dia dah berdiri, tak boleh nak ghostan semula. imam dari seorang je sembahyang, kadang-kadang makmum duduk, imam kena kumpulkan. Boleh. Sawi. Mana makmum menunggu imam. Makmum menunggu imam sehingga imam tu turun. Lepas tu salam sekali dengan imam dah. Ataupun sujud sawi dahulu, lepas tu baru salam. Macam tu. Itu yang paling afdal lah, yang paling baik. Tapi kalau seandainya makmum nak mufarakah pun kita tak boleh nak paksa dia. Tak boleh nak paksa kalau nak mufarakah. Ya. Sawi. Kalau makmum nak mufarakah, itu pula boleh dia, tapi dia hanya dapat tahap pahala dia setakat itu ya. Setakat dia ikut tu jelah pahala dia. Kalau dia mufarakah, mana tak ada lagi pahala dia lepas tu. Tapi kalau dia terus menunggu imam tadi turun, maknanya terus mendapat pahala berjemaah tu. Berterusan lah sampailah salam imam tadi. Boleh? Imam rukuk sujud. Tapi kalau makmum dia dah yakin dia dah empat je, gimana? Macam mana? Makmum dia yakin empat je. Dia dah empat sunat. Yang imam dah naik sunat imam. Lepas tu makmum ikut. Bagi salam lah.
Dia dah yakin dah. Dah yakin, dia kalau dah yakin, kalau tak ada niat mufarakah tak boleh. Dia mesti niat mufarakah. Kalau dia tak yakin, kalau dia dah yakin, dia yakin 4, tunggulah imam tu turun. Tunggu saja imam tu turun, lepas tu imam salam kan, ikutlah sekali salam dengan imam. Macam tu. Tapi sekali yang saya cakap. Ha? Kata makmum kena ikut sekali sujud sahwi sama dengan imam. Yalah, malas sebelum salam tu sujudlah sahwi. Sujud sahwi tu kerana terlupa kan. Terlupa. Yang sujud sahwi tu siapa? Imam. Imam dengan makmum. Boleh ikut sekali. Ikut sekali. Macam kes tadi kan, yang imam solat zuhur, imam hanya buat 2 saja, 2 rakaat. Lepas tu ditegur di makmum kata 2 rakaat. Macam mana nak sambung balik? Itu ikut hadis surga lain juga ada. Imam kena ambil balik tambah lagi 2. Tapi tambah lagi 2. Makmum juga. Makmum ikutlah. Makmum ikut, tapi dengan kadar yang pendek, mengikut huruf. Dengan kadar yang pendek mengikut huruf. Tapi kalau lepas salam tu siap orang kata borak-borak dulu. Jangan risau kok. Tu dengan kadar yang pendek. Kadar yang pendek dia boleh kan? Boleh menyambung. Niat sambung lah. Niat menyambung semula. Niat lah matilah niat sambung. Niat menyambung sembahyang tadi yang 2 rakaat. Jadi 2 rakaat kan. Macam tu. Kemudian Nabi memang ada hadis tu kan. Lepas tu Nabi sambung semula 2 rakaat lagi. Jadi jumlahnya 4 rakaat. Syaratnya jangan ada perceraian yang panjang. Mengikut huruf. Sujud sahwi. Kena sujud sahwi lah. Sebelum salam sujud sahwi. Sebab nama layanamu Rasul. Kalau makmum nak buat semula, makmum nak buat semula. Kalau dah buat tu, apa nak buat lagi? Yang mana? Sembahyang hajat. Sembahyang hajat boleh dibaca dengan kuat. Boleh. Sembahyang hajat boleh baca dengan kuat. Tak ada masalah. Walaupun dia sembahyang sunat. Sebab ada sembahyang sunat, sesembahyang sunat boleh dikuatkan. Ada sembahyang sunat yang tak perlu nak kuat. Macam sunat tarawih, dia sunat kan, tapi baca kuat tak? Baca dengan kuat. Hajat pun itu juga, boleh kita baca dengan kuat. Tak ada masalah. Nak baca perlahan pun tak apa. Okey. Tuan-tuan lazim biasa kuat atau perlahan? Dua-dua. Ada masa kuat, ada masa perlahan. Tak ada masalah. Okey. Ada soalan lagi? Dia ni kalau soalan ni apa sikit, mencabar sikit. Walad dolin. Amin. Antara lin dengan min ke apa? Dengan walad dolin tu sehingga amin. Macam mana? Amin tu sunat je. Batu ulang lah balik. Kira macam terputus kan. Mana walad dolin tu terputus. Sunatlah kita ulangkan semula. Ulangkan balik dah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan? Ulanglah semula bacaan tadi. Sedangkan yang amin tu sunat saja. Yang dallin tu wajiblah. Wajib. Kadar dia berapa rakaat dia? Berapa harakat? 6 harakat. Dia termasuk dalam mad apa? Mad apa tu?
Mad lazim kalimi musaqqal. Bukan musakeh, bukan musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim tu lazim lah, kalimi tu kalimat. Kalimat musaqqal tu berat. Berat kita nak sebut benda tu. Waladhdallin itu berat. Sebabkan namanya mad lazim kalim musaqqal. Dan kadar harkatnya ialah 6 harkat. Okey, 6 harkat. Macam mana kena baca dengan 6 harkat lah? Mengikut pada perkiraan kita lah, perkiraan orang yang membaca kadar tersebut. Okey. Lain soalan? Dah menguap pula dah. Tadi batuk. Ni menguap. Tu tidur. Mana kalau menguap, mana bacaan tadi habis tak dibaca? Kalau tak habis, mana kena ulang balik semula lah. Tengah baca dia menguap, Ustaz. Yelah, tengah baca tu dia menguap. Dia kan menguap. Kena ulang balik lah bacaan tadi. Ambillah balik pada ghairil maghdubi alaihim tu, waladhdallin, sampai habis. Yelah. Saya mengantuk tu kenapa ya? Mengantuk ke apa? Ataupun memang mengantuk? Penatlah letih. Alah, kerja kan, nanti siang kerja. Tu. Mana kita ulang je lah bacaan tadi. Okey, habis Habis insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qina sharra ma lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala fa'arifin. Allahumma fakina bidin, Allahumma fakina bidin, Allahumma ijma'na hadza jam'al marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqul ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.